Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, jemaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah Ta'ala pada hari ini kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim, Surah Al-Mursalat, surah yang ke-77 dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehinggalah ayat 40. So, pada hari ini insyaAllah kita sambung bermula dari ayat 41 sehinggalah nanti ayat terakhir insyaAllah, iaitulah ayat 50. So, pada hari ini insyaAllah kita akan khatamkan surah Al-Mursalat. Juga pada masa yang sama kita khatamkan juzuk yang ke-29. So insyaAllah ta'ala pada kuliah yang akan datang kita akan bahaskan pula tadabbur, tafsir dan tadabbur juzuk yang ke-28 bermula daripada surah Al-Mujadilah insyaAllah ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Sadaqallahul azim. Baik, pada ayat 41 Allah Ta'ala berfirman Innal muttaqina fi dhilali wa'yun, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang teduh dan berdekatan dengan mata air yang ada di dalam syurga. Ayat 41 dan ayat selepas ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita ganjaran yang akan dikurniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa semasa mereka hidup dekat dunia. Sebelum ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita balasan azab seksa yang Allah timpakan kepada mereka yang kufur dan mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada ayat ini Allah menyatakan innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang khafu rabbahum fid dunya, yang takut akan Tuhan mereka di dunia, wattaqau azabahu, dan mereka takut akan azabnya, bimtithali awamirihi wa jatinabi nawahihi, dengan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala serta meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah, maka hum yaumal qiyamah, maka mereka pada hari kiamat fi dhilalil ashjar, berada di bawah teduhan pokok-pokok ataupun daun-daun pokok yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Ini satu gambaran betapa selesa mereka berada di sana, di bawah naungan pokok-pokok yang ada di dalam syurga Allah. Ya, walaupun pada ayat ini Allah hanya menyatakan fi zilal, di bawah naungan, Allah tak sebut secara spesifik naungan apa dia, tetapi ramai ulama tafsir menyatakan bahawa ini di bawah naungan asjar, pokok-pokok yang ada di dalam syurga Allah. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan bahawa Allah Subhanahu wa taala naungi mereka dengan istana-istana syurga, atau mungkin Allah taala naungi mereka min jinsil akhar la na'lamu. Allah naungi mereka dengan naungan yang lain yang kita tidak pernah tahu naungan apa yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang jelas orang-orang yang bertakwa kepada Allah taala semasa hidup mereka dan tidak mendustakan apa-apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, terutama berkenaan tentang hari akhirat, maka mereka akan berada di bawah teduhan, di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti di dalam syurga. Mungkin saja di bawah naungan pokok-pokok yang ada di dalam syurga atau daun-daun pokok yang ada di dalam syurga. Mungkin saja mereka berada di bawah naungan istana-istana syurga, dan mungkin juga mereka berada di bawah naungan yang lain yang dibuat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak pernah tahu macam mana bentuk naungan ini. Kemudian kata Allah Taala wa'yun, selain mereka berada di bawah teduhan ataupun naungan di dalam syurga, mereka juga berada berdekatan dengan uyun. Uyun maksudnya mata air. So di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tu terdapat beberapa mata air, sebagaimana dahulu ada kita bahaskan dalam surah Al-Insan. Selain ada sungai-sungai di dalam syurga, ada juga mata air di dalam syurga Allah Taala. So boleh kita bayangkan macam mana mereka tinggal di satu tempat yang amat sangat selesa, tinggal di satu tempat yang sangat menggembirakan hati, berbaring di bawah naungan ataupun teduhan di dalam syurga. Kemudian di situ ada pula mata air yang mengalir dengan begitu indah dan cantiknya, kemudian begitu lazat untuk diminum. Inilah kedudukan yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berulang menyebutkan kedudukan mulia orang-orang yang bertakwa di dalam syurga Allah Ta'ala. Misalnya dalam surah Al-Hijr, Allah menyatakan innal muttaqina fi jannati wa'yun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam syurga wa'yun, dan mata air. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 51 Allah mengatakan innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada pada maqam yang terpercaya. Dalam surah Al-Qamar Allah Ta'ala menyebutkan innal muttaqina fi jannati wa nahar. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah berada di dalam syurga dan sungai-sungai yang ada di dalam syurga Allah Ta'ala. Dalam surah At-Tur Allah menyatakan innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam syurga Allah Ta'ala dan pelbagai kenikmatan yang ada di sana. Jadi Masya Allah, berulang kali Allah Ta'ala menyebutkan tentang maqam, kedudukan yang tinggi yang dicapai oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jika kita ingin masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala dan ingin mendapatkan pelbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan di sana, maka kita kena bertakwa kepada Allah semasa hidup dekat dunia dengan cara bimtithali awamirihi wajtinabin nawahihi, dengan melakukan apa-apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala serta meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat 42. Allah Ta'ala berfirman, wa fawakiha mimma yashtahun, serta menikmati buah-buahan dari segala jenis yang mereka ingini. Ya, selain berada di bawah teduhan, berdekatan dengan mata air di dalam syurga, ada juga fawakih. Wa fawakiha kathirah, buah-buah yang begitu banyak. Ya, mimma tashtahi anfusuhum yatana'amun,
Iaitulah buah-buah yang mereka inginkan. Bukan buah yang tidak mereka inginkan, tetapi buah-buah yang mereka inginkan. Semua ada di situ. Dan banyak, Masya Allah. Dengan pelbagai jenisnya. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kulu, makanlah buah-buahan itu. Washrabu, dan minumlah. Hani'an, dengan lazatnya. Bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang telah kamu amalkan, disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Selepas disediakan Allah Ta'ala tempat yang teduh, kemudian ada air, mata air yang mengalir begitu cantik dan indah, ada buah-buahan yang begitu banyak, kemudian Allah persilakan mereka, kulu washrabu, makan dan minumlah. Hani'an, dengan lazatnya. Kulu aklan ladhidan, makanlah dengan lazatnya. Washrabu syurban hani'an, makan, minum jugalah dengan lazatnya. Nikmatilah sepuas hati. Makan, minum, makan, minum. Bima kuntum ta'malun, ini semua kamu capai disebabkan apa yang telah kamu lakukan semasa hidup di dunia. Apa dia? Bisababi ma qaddamtum fid dunya min salihil a'mal, kerana amal-amal salih yang telah kamu lakukan semasa kamu hidup dekat dunia. Jadi dipersilahkan kepada mereka pelbagai kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala itu ialah kerana amal-amal ibadat yang mereka lakukan. Maknanya semakin banyak kita melakukan amal-amal salih semasa hidup dekat dunia, maka semakin banyak pula Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. So kenikmatan ini Allah Ta'ala bagi kepada mereka bima kuntum ta'malun, disebabkan amal perbuatan mereka. Macam mana ayat Allah Ta'ala ni dengan hadis Nabi yang mengatakan la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Ya, amal seseorang tidak akan memasukkan dia ke dalam syurga Allah. Manakala pada ayat ni Allah Ta'ala sebut kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun, makan dan minumlah dengan lazatnya disebabkan amal perbuatan kamu. So secara zahirnya nampak ayat ni dengan hadis Nabi yang menyatakan bahawa seseorang tidak akan masuk syurga atau tidak akan masuk ke dalam syurga oleh kerana amalnya, nampak pada zahirnya seolah-olah bercanggah. Tetapi hakikatnya ini tidak bercanggah. Kenapa? Kerana memang seseorang, kata para ulama, seseorang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala memang dengan kurnia Allah Ta'ala, bukan kerana amal. Seseorang masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala ialah dengan kurniaan Allah. Tetapi kenikmatan yang akan diterima, yang akan dicapai di dalam syurga Allah Ta'ala ialah kerana amal seseorang. Maka seseorang yang beramal sungguh-sungguh semasa hidup dekat dunia, dia boleh mencapai darjat yang tinggi di dalam syurga Allah. Manakala orang yang agak-agak kurang, mungkin dia berada pada middle class, bahkan ada yang low class. Tetapi walaupun ada high class, middle class, low class, semua ini adalah tempat yang tidak ada kesusahan padanya. Ia satu tempat yang amat sangat membahagiakan dan Allah kurniakan kenikmatan yang sempurna. Maka amal-amal seseorang menentukan nikmat apa yang dia dapatkan di dalam syurga Allah. Masuk ke dalam syurga memang atas kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata kerana amal kita. Namun di dalam syurga kita dibezakan. Ada orang berada pada level A, B, C dan D, ya. Dan kenikmatan pun tidak semua dicapai oleh mereka, berbeza-beza. So ini semua ditentukan oleh amal soleh seseorang. Bila mana banyak amal-amal soleh kita, maka insya-Allah akan banyak pula
kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka semasa kita hidup dekat dunia ni, jangan pernah kita rasa bosan, malas, ya, untuk melakukan amal-amal soleh tu. Nanti di akhirat insya-Allah kita akan menikmati hasil daripada setiap amal-amal soleh yang kita lakukan semasa kita hidup dekat dunia. Baik, kita teruskan firman Allah Ta'ala pada ayat 44. Allah Ta'ala berfirman, Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan amal-amal yang baik. Kata Allah, inna kadzalika, sesungguhnya demikian. Maksudnya demikian apa? Balasan ataupun ganjaran yang disebut sebelum ni. Mereka berada di bawah teduhan dan berdekatan dengan mata air. Ada buah-buahan yang mereka inginkan. Kemudian Allah persilakan mereka makan, minum dengan lazatnya disebabkan amal perbuatan mereka. Inna kadzalika, sesungguhnya demikianlah. Najzil muhsinin, kami memberi ganjaran kepada orang-orang yang muhsinin. Muhsinin ini artinya orang-orang yang sentiasa berusaha untuk berbuat ihsan. Ya, ternyata amalan yang menghantar mereka ke dalam syurga Allah Ta'ala itu ialah amal ihsan mereka. Ihsan ini sebagaimana pernah saya sebut dibahagikan kepada dua. Ada ihsan antara kita dengan Allah, ada ihsan antara sesama kita manusia, bahkan sesama makhluk. Ihsan dengan Allah Ta'ala itu apa? Nabi SAW sebut dalam hadis, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah Ta'ala, beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan ketika mana engkau tidak melihat Allah, Allah Ta'ala melihat engkau. Maksudnya apa? Orang yang melakukan ihsan kepada Allah Ta'ala ialah dia bukan sekadar melakukan amal-amal kebajikan atau meninggalkan amal-amal keburukan, tetapi sentiasa dia merasai pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri dia. Sehingga kan kalau dia beribadat, dia akan lakukan ibadat itu sebaik-baiknya. Kenapa? Kerana dia sedar bahawa Allah Ta'ala sedang mengawasi dia. Begitu juga ketika mana dia ingin melakukan satu perbuatan dosa maksiat, dia sungguh-sungguh meninggalkannya. Kenapa? Kerana dia sedar bahawa Allah Ta'ala sedang mengawasi dia. Allah Ta'ala sedang melihat dia. Allah Ta'ala sedang memantau dia, sehingga akan dia tinggalkan. So ini ihsan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ihsan dengan sesama makhluk, apa dia? Berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah Ta'ala telah pun berbuat baik kepada engkau. Maka kita perlu berbuat ihsan kepada Allah dengan maksud kita merasakan pengawasan Allah, perhatian Allah terhadap kita. Kemudian kita perlu untuk berbuat ihsan kepada sesama makhluk, ya, dengan berkongsi kebahagiaan, kebaikan dengan mereka, ya, ataupun menolong mereka dan lain sebagainya yang masuk dalam kategori ihsan, berbuat baik kepada mereka. Dan Masya Allah, itulah yang menjadi asbab Allah Ta'ala beri mereka ganjaran sedemikian rupa di dalam syurga Allah Ta'ala. Kerana semasa mereka hidup dekat dunia, ternyata mereka ini masuk dalam kategori orang muhsinin, orang-orang yang sentiasa berusaha untuk melakukan perbuatan ihsan, sama ada tadi ihsan kepada Allah ataupun ihsan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu tanamkan sifat ihsan dalam diri kita, ya. Bahkan Masya Allah, ihsan ini ia antara maqam tertinggi yang dicapai seseorang, ya, dalam pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat 45. Allah Ta'ala berfirman, wailun yawma idzin lil mukadzibin. Kecelakaan besar pada hari itu. Maksudnya pada hari kiamat bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa dalam konteks ini? Nikmat-nikmat syurga Allah Ta'ala ni. Ya. Kecelakaan besar bagi mereka pada hari kiamat nanti oleh kerana mereka mendustakan,
iaitulah mendustakan nikmat-nikmat syurga yang Allah Ta'ala sebut tadi, bahawa orang bertakwa berada dalam naungan ataupun teduhan, berdekatan dengan mata air, ada buah-buahan, dipersilakan mereka untuk makan minum dengan lazatnya. Ini mereka tidak percaya. So oleh kerana itu, orang-orang yang tidak percaya dengan perkara ini, wail, kecelakaan besar bagi mereka. Kalimat wa'id, ini satu ancaman keras daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat 46. Pada ayat 46 Allah Ta'ala berfirman, Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makanlah dan bersenang-senanglah kamu, hai orang-orang yang ingkar derhaka, sementara hidup, kemudian kamu akan menghadapi bahaya kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Ini diucapkan Allah Ta'ala kepada mereka orang-orang kafir. Ya, summa haddadallahu al-kafirin. Allah Ta'ala mengancam orang-orang kafir. Apa kata Allah? Kulu min ladza'idzid dunya. Makanlah kelazatan-kelazatan dunia. Ya. Wa tamatta'u ay wastamta'u bi syahwatiha. Dan bersenang-senanglah dengan syahwat dunia, tetapi zamanan qalila, dia hanya sekejap. Kepada mereka orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingkar kepada Allah, mengatakan kulu wa tamatta'u, makan dan minumlah, nikmatilah kesenangan dunia ni. Ya, wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Ya, nikmatilah suka hati kamu dengan dunia ni. Tetapi ingat, qalilan, dia hanya sekejap. Zamanan qalilan, sekejap. Maka oleh kerana itu, jangan cemburu dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka orang-orang kafir dekat dunia, atau kepada mereka ahli maksiat. Kita tengok mungkin mereka hidup dalam keselesaan, hidup dalam kemewahan. Jangan. Kenapa? Kerana apa yang Allah Ta'ala beri daripada kenikmatan dunia ni hanya qalilan, hanya sedikit saja dan sekejap saja, tak banyak. Bila mana dibandingkan dengan nikmat syurga yang begitu banyak dan begitu kekal. Ya, kulu wa tamatta'u qalilan. Innakum mujrimin, innakum mujrimun. Ya. Kemudian kamu akan menghadapi bahaya. Selepas kamu menikmati makan dan bersenang-senang dekat dunia ni sekejap, selepas itu kamu akan menghadapi bahaya. Kenapa? Innakum mujrimun. Kerana sesungguhnya kamu ialah orang-orang yang berdosa kepada Allah Ta'ala. Ya, sebab kamu ialah orang-orang yang tidak mahu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat 46 ni mengajarkan kepada kita bahawa kita tidak perlu cemburu kepada mereka orang-orang kafir ataupun orang-orang yang suka bermaksud kepada Allah, tetapi pada zahirnya kita tengok mereka mungkin hidup dalam kemewahan, ya, hidup dalam kecukupan, ya. Kita tak perlu cemburu dengan mereka kerana kenikmatan itu hanya sedikit bila mana dibandingkan kenikmatan syurga, dan amat sekejap, tak lama. Ya, manakala kenikmatan syurga yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang bertakwa ialah satu kenikmatan yang kekal abadi. Kemudian kenikmatan-kenikmatan di sana amatlah sangat banyak, tak dapat untuk kita hitung satu persatu. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat 47, Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa dalam konteks ini? Amaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan-peringatan Allah. Tadi Allah dah peringatkan orang-orang kafir, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Ya, lalu mereka masih tetap dalam keadaan kekufuran mereka, kederhakaan mereka, maka nanti di akhirat mereka akan berada dalam kecelakaan yang amat besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh kerana semasa hidup dekat dunia, mereka mendustakan amaran-amaran Allah Subhanahu wa taala, khasnya berkenaan tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan ayat 48. Pada ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un." Dan apabila dikatakan kepada mereka, maksudnya mereka yang ingkar ni, taat dan kerjakanlah solat, mereka enggan untuk mengerjakannya. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, mereka orang-orang yang ingkar tadi, ya, ataupun orang-orang musyrik pada masa dahulu, irka'u, rukuklah kamu, maksudnya solatlah kamu. Disebut dekat sini salat, disebut dekat sini rukuk dengan makna solat. Ini masuk kategori min idlakil juz'i wa iradatil kulli, disebutkan sebahagian, maksudnya ialah semua, ya. Dan boleh juga dimaknai perintah rukuk dekat sini ialah supaya tunduk kepada Allah, kerana rukuk itu ialah bahagian ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dikatakan kepada mereka, irka'u, rukuklah kamu dengan cara solat ataupun merendah tunduk kepada hukum hakam Allah taala, la yarka'un, mereka tidak mahu salat, ya, dan tidak mahu mereka merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi inilah perangai mereka, tidak mahu mendirikan salat, ya, tidak mahu rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi satu pengajaran kepada kita, ya, supaya sentiasa rukuk kepada Allah, sama ada rukuk dengan makna solat tadi ataupun rukuk dengan makna kita merendah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada ayat ni Allah taala sebut rukuk bukan sujud. Para ulama menjelaskan dzakara ar-ruku' duna sujud. Pada ayat ni Allah taala sebut rukuk bukan sujud. Kenapa rukuk Allah taala sebut bukan sujud? Li'annahu adanal khudu' lillahi taala. Kerana rukuk ni ialah bentuk merendahkan diri kepada Allah taala yang paling rendah. Maka sujud itu lebih rendah berbanding rukuk, kan? Maka faman istakbara 'anil rukuk, maka sesiapa yang takbur daripada rukuk kepada Allah, fahuwa 'anis sujudi asyad istikbaran, maka dia akan lebih takbur lagi daripada sujud. Mafhum mukhalafah dia macam ni. Kalau rukuk sahaja dia tak mahu, apatah lagi sujud. Kerana sujud itu jauh lebih rendah berbanding rukuk. So maknanya rukuk sahaja mereka tak mahu, apatah lagi untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mengajarkan kepada kita juga bahawa salah satu amalan utama yang insya-Allah menjadi asbab seseorang akan masuk ke dalam syurga Allah taala ialah dia banyak rukuk kepada Allah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu beserta orang-orang yang rukuk. Artinya kena banyak rukuk, sama ada rukuk dengan makna salat tadi, ya, ataupun rukuk dengan erti merendah terhadap hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, tidak menentang, tidak takbur terhadap hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan ayat 49. Pada ayat 49 Allah taala berfirman, wailun yawma idzil lil mukadzibin, kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dalam konteks ini mendustakan apa? Perintah Allah taala serta larangan Allah. Apa perintah Allah taala tadi? Perintah untuk rukuk, perintah untuk tunduk kepada hukum hakam Allah, sama ada ayat itu perintah ataupun tegahan daripada Allah taala. Maka kecelakaan besar bagi sesiapa sahaja yang mendustakan, ya, yang mendustakan perintah-perintah ataupun tegahan-tegahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan ayat yang terakhir, ayat 50.
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Kalau mereka tidak juga mahu beriman kepada keterangan-keterangan tersebut, maka kepada perkataan mana lagi sesudah itu mereka mahu beriman? Kalau mereka tidak mahu beriman kepada Al-Quran, فَبِأَيِّ كِتَابٍ وَكَلَامٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, maka kepada kitab dan kalam apa lagi selepas Quran mereka hendak beriman? Padahal Al-Quran itu ialah ahsanal hadith, ia adalah perkataan terbaik, fi bayanihi, dalam penjelasannya, wa hujajihi, terhadap hujjah-hujjahnya, wa mawa'idhihi, nasihat-nasihatnya, wa wa'dihi, janji-janjinya, wa wa'idihi, ancamannya, wa syara'ihi, wa akhbarihi, syariat, khabarnya dan lain sebagainya. Maka faman lam yahtadi bil Quran, sesiapa yang tidak mengambil petunjuk daripada Al-Quran, lam yanfa'hu ayyu hadithin ba'dahu, maka tidak akan bermanfaat bagi dia perkataan selain daripada Al-Quran. Kenapa? Kerana tidak ada satu perkataan yang lebih baik selain daripada Al-Quran. So kalau seseorang masih lagi tidak mahu beriman kepada kalam Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran, lalu dia nak beriman dengan kitab mana lagi? Dia nak beriman dengan wahyu mana lagi? Adakah satu perkataan yang lebih baik daripada Al-Quran? Jawapannya tak ada. So kalau dengan yang terbaik ini sahaja mereka tak mahu beriman, lalu mereka nak beriman dengan mana lagi? So oleh kerana itu, kita perlu untuk sentiasa beriman dengan apa sahaja yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Jangan menjadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dalam surah Al-Mursalat ni Allah Ta'ala sebut berulang kali, wailu yawma idzil lil mukadzibin. 10 kali Allah Ta'ala ulang. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kita perlu untuk beriman, jangan mendustakan apa-apa yang telah disebutkan Allah Ta'ala. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Maka kalau kita membaca Al-Quran, kita perlu merenung bahawa apa yang kita baca itu ialah kalam terbaik, ucapan terbaik, firman terbaik, nasihat terbaik. Tidak ada di atas itu lagi. So oleh kerana itu tidak ada pilihan melainkan beriman kepada Al-Quran. Kalau tak beriman dengan Quran, tidak mengambil pengajaran Quran, lalu nak ambil pengajaran mana? Adakah pengajaran yang lebih baik selain daripada Al-Quran? Adakah kalam yang lebih baik selain daripada Al-Quran? Adakah nasihat yang lebih baik selain daripada Al-Quran? Begitulah seterusnya. Al-Quran lah yang terbaik. So oleh kerana itu, para ulama menjelaskan, selepas kita selesai membaca ayat 50 surah Al-Mursalat ni, digalakkan supaya membaca amantu billahi wa kitabih. Aku beriman kepada Allah dan kitabnya. Jadi selepas dibaca فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, ya, maka kepada keterangan-keterangan yang mana lagi mereka hendak beriman? Kepada perkataan mana lagi mereka hendak beriman? Ya, maka kita sunat untuk membaca amantu billah wa kitabih. Aku beriman kepada Allah dan kitabnya. Ini diambil daripada riwayat Abu Hurairah, yang mana dikatakan Abu Hurairah, wa idza qara'a wal mursalan, apabila Abu Hurairah membaca surah Al-Mursalan, fantaha ila akhiriha, sampai kepada akhirnya, iaitu ayat 50 ni, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka beliau mengatakan falyaqul, hendaklah ucapkan amantu billah wa ma anzal. Aku beriman kepada Allah dan kepada kitab yang diturunkan oleh Allah. Boleh kita sebut amantu billahi wa kitabih, atau boleh kita sebut amantu billahi wa ma anzal. Ya, terpulang. Yang jelas kita menyatakan bahawa kita beriman kepada Al-Quran, kepada Allah, dan juga kepada kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hari ini kita selesai membahaskan surah Al-Mursalat, surah yang terakhir pada juzuk yang ke-29 ni. So alhamdulillah, setakat ini kita telah pun khatamkan 2 juzuk, iaitulah juzuk yang ke-30 sebelum ni, dan sekarang alhamdulillah
juzuk yang ke-29. InsyaAllah nanti kita akan sambung pula kepada juzuk yang ke-28. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasa kurniakan kita kesihatan yang baik, ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bagi menambah amal-amal kebaikan kita insya-Allah Ta'ala. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.